Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwan bin Taha, pembentang pertama daripada kumpulan kedua. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk At-Ta'ajjub dan Tasghir. Jadi saya akan memulakan pembentangan pada hari ini. Saya akan memulakan dengan tajuk yang pertama, iaitu At-Ta'ajjub. Baik. At-Ta'ajjub. Apa yang dimaksudkan dengan At-Ta'ajjub? Ta'rifah, wasuf wa ta'bir asyai متعجب منه ويثير في الناس الدهشة والاستغراب. Memberikan dan mengungkapkan sesuatu yang dikagumi dan memberi kesan yang dahsyat, menghairankan pada diri. Contohnya seperti wow, alamak. Itu yang dimaksudkan dengan pengertian ta'ajub. Okey, siyaratuhu. Siyaratuhu ataupun sirah merupakan pola-pola ataupun bentuk-bentuk yang menunjukkan ianya ta'ajub. Terbagi kepada dua. Yang pertama qiyasiyah, yang kedua samaiyah, simaiyah. Qiyasiyah lebih mudah untuk kita kenal. Ada pelan dan kaedah yang khusus, terbagi kepada dua, iaitu ma'af'ala dan af'al bih. Manakala simaiyah pula, dia tak boleh kita pecahkan dia. Kerana ianya merupakan simaiyah, pendengaran saja. Ianya lahir daripada perkataan-perkataan Arab dalam Al-Quran, hadis, dan tak ada kaedah khas yang nak menunjukkan simaiyah ni kita nak ambil dia untuk menunjukkan ianya ta'ajub. Okey, baik. Tadi yang berkaitan dengan bahagian yang qiyasiyah tadi, yang ma'af'ala dan af'il bih tu, dia ada syarat-syarat untuk menjadikan ianya ta'ajub. Okey, kita tengok syarat-syaratnya. Okey, syurut siyaratuha. Syurut siyaratuhuma. Yang pertama, an yakun hunaka fa'il la yashtiqan min al-asma' allati la af'aliha. Okey, apa yang dimaksudkan kat sini ialah ianya mesti fa'il. Tak boleh daripada isim. Okey, yang kedua, an yakul fa'ilun thalasian. Dia mestilah daripada fa'il yang ada 3 kosakata. Fa'ala. Ada 3 fa'ala. Daraba. Yang ketiga, ayakun fa'il mutasarrifan. Mutasarrifan maksudnya fa'il yang boleh ditasrifkan, iaitu ianya boleh masuk fa'il madhi, fa'il mudhari' dan fa'il amar. Contohnya daraba, yadribu, idrib. Boleh masuk, boleh digunakan. Dan fala yusaghan minal af'al al-jamidah. Misal na'am, bi'su, walaisu, wa asa. Jamidah ni fa'il yang beku, yang jumud, fa'il yang beku. Contohnya seperti yang diberikan itulah, na'am, bi'sa, walaisa, wa asa. Dia tak boleh seperti tadi yang mutasarrifan tadi tu. Jadi mutasarrifan lawan dia adalah jamidah. Begitu. Dia tak boleh jadi na'ama, yan'am, in'ama, tak boleh. Dia fa'il yang jumud. Okey, yang beku. An yakun makna qabilan litafawut wa ziyadata kal kiram wal bakhali wal tawali wal qasari wa ghairi zalik. Okey, apa yang dimaksudkan dekat situ ialah litafawut ni dia boleh dibandingkan. Boleh dibandingkan. Boleh dibandingkan maknanya, contohnya kalau mulia, semulia mana, kalau sebodoh mana. Dan perkara-perkara yang boleh diukur, sepertinya kalau panjang mana, kalau pendek bagaimana. Okey. Baik, yang seterusnya, alla yakuna fa'il mubniyan lil majhul al-ma'lum. Mestilah kita ada dia punya
boleh tahu, kita tahu pelakunya tak boleh guna wazan fu'ila begitu. Jadi contohnya ma ajmala hazal bait. Ma ajmala hazal bait. Jadi cantiknya, wow, cantiknya, betapa cantiknya rumah ini. Jadi kita tahu pelakunya apa. Apa yang cantik? Yang cantik tu rumah. Okey, seterusnya an yakun fa'il taman naqisan. Fa'il taman ni fa'il yang sempurna. Lawannya naqisan. Fa'il naqisan ni kana wa ikhwatuha. Jadi semua. Jadi kalau kita tahu fi'il kana wa ikhwatuha tu, okey, semua tu. Jadi yang taman ni adalah fi'il taman ni adalah semua yang selain daripada kana wa ikhwatuha. Okey, seterusnya an yakun musbitan. An yakun musbitan. Apa yang dimaksudkan dengan an yakun musbitan ni? Tiada perkataan la. Tak ada perkataan la. Maksudnya bila kita nak menunjukkan ta'ajub ni, kita tak boleh sebut wah la la ajmala, betapa tidak cantiknya. Tak ada macam tu dalam bahasa Arab tak boleh. Dia mesti yang berlawanan dengannya. Maknanya betapa buruknya, macam itu. Betapa hodohnya, dia tak boleh. Betapa tidak hodohnya, tak boleh begitu. Okey, yang terakhir sekali ala yakun wasuh minhu ala af'al fa'la adar muhadra. Dia tak boleh sifat yang di atas wazan fa'la ataupun af'al, afla ataupun af'al. Okey, af'al ataupun fa'la. Okey, biasa yang guna wazan ni adalah seperti al-alawan contohnya macam ahdara, dia pakai hadra, begitu. Saya rasa itu saja yang dapat saya bentangkan pada hari ini. Aktafi fi hadzal qadami. Alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azimah binti Ajali dan saya akan menyambung semula penerangan tentang tajuk ta'ajub. Okey, saya akan terangkan tentang uslub ta'ajub bi fi'il ghairu mastuf li syurut. Okey, ada untuk tajuk ini ada 5 gaya lah kalau kita jumpa dia untuk kita nak ta'ajubkan. Okey, yang pertama sekali idza kana fi'il muta'ajjub minhu faqas sulasi. Okey. Sebenarnya sebelum itulah sebenarnya untuk kita nak tukarkan dia menjadi ta'ajub tu, kaedah dia sama, iaitu kita kena ubah fi'il selepas ta'ajub tu menjadi masdar dan dibariskan mansub. Okey, yang pertama, seandainya dia adalah lebih daripada 3 huruf, selain daripada sulasi lah. Okey, yang kedua, kalau dia ada wazan, contohnya wazan af'ala untuk muzakkar dan wazan fa'la untuk muannas. Okey, yang ketiganya seandainya dia tu fi'il nafi. Yang keempat, seandainya dia tu fi'il mabni lil majhul. Dan yang terakhir sekali, seandainya dia fi'il nakis. Kaedah dia adalah sama, iaitu kena ubah fi'il tersebut menjadi masdar dan dibariskan mansub. Okey, seterusnya saya akan sambung lagi asalib ta'ajub sumaiyah. Okey, untuk ta'ajubkan yang sumaiyah ni, dia tak ada cara. Dia tak ada cara pun kita nak tentukan dia tu macam mana nak tentukan dia tu ta'ajub. Sebab dia datangnya daripada lidah orang Arab. Jadi kita kalau baca pun kita akan tahu tu ta'ajub. Okey. Jadi
dia ada beberapa perkara lah. Yang pertama sekali, seandainya digunakan peringkat huruf istifham ataupun nida ataupun masdar ataupun ta'ajub yang ada wazan, fa'ala dan lain lagi lah. Kerana di setiap ungkapan ta'ajub tersebut dia hanya tersirat kandungan yang ada makna tanpa ada sirah dia yang tertentu. Kalau kita tengok dia memanglah ayat ta'ajub. Okey, itu saja daripada saya dan akan disambung semula oleh sahabat saya tentang i'rabnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ahalatul mu'min ni adalah untuk ayat. Jadi untuk ayat ni kalau kita lihat ma ni, kita lihat ma ijmala ahalatul mu'min. Ma ni dia kata ma ni adalah adatul ta'ajud. Maksudnya dia ada berarti. Jadi dia hukum dia mabani ala sukun, iaitu baris mati. Kita lihat ajmala pula fi'lul madi, iaitu past tense. Kita kata past tense mabani alai fathah, hukumnya fathah baris atas. Jadi past tense ni ada lepas. Kita tengok ahalaka maf'ulun bih. Dinamakan maf'ulun bih, iaitu kata nama, iaitu objek. Dalam hukum dia adalah mansub, iaitu hukum dia baris atas. Okey, sebelumnya kita tengok al-mu'min. Al-mu'min ni mudafun ilaih, iaitu dua kata nama yang gabung. Jadi ahlakun ni dengan mu'min ni dia gabung. Jadi dia punya hukumnya adalah majrun lil qasrah, iaitu baris bawah. Okey, jadi ini adalah hukum ta'ajub yang telah saya tentang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Tasnim binti Maksyih. Seterusnya saya akan membentangkan dalam tajuk saraf, iaitu bertajuk tasghir. Okey, pertama kita akan pergi kepada pengertian tasghir. Tasrif ni maksudnya huwa ta'iru fi biniyah al-kalimah bihadaf muayyin. Misal jabalun tusabbihu jubailun. Okey, maksudnya perubahan pada kalimah ataupun ayat pada ayat-ayat yang tertentu. Contohnya jabalun menjadi jubailun. Dia nak cakap kat sini, gunung tu sebenarnya besar tapi tak adalah sebesar mana. Jadi gunung tu, jabalun tu, dia akan bertukar menjadi jubailun. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada a'radu tasghir. A'radu tasghir ni bermaksud tujuan-tujuan tasghir. Dia ada 6. Yang pertama, tahkir ma yutawahhum annahu azim, iaitu memandang rendah atau mengabaikan apa yang akan diperkecilkan. Contohnya wailimun. Wailimun tu daripada perkataan alimun. Dia nak cakap orang tu tak alim pun sebenarnya. Jadi dia menggunakan perkataan wailimun. Okey, yang kedua pula taklil ma yu'tahum annahu kathir, iaitu mengurangkan jumlah dari yang akan dikecilkan. Dia bagi contoh dekat sini, durai himatun. Nak cakap duit dia tu tak adalah banyak mana. Jadi dia akan cakap durai himatun. Okey, yang ketiga pula takribun ma yu'tahum annahu ba'id zamna. Okey, yang ini menunjukkan dekatnya waktu, iaitu untuk masa. Sebagai contoh dekat sini, kubailun fajar. Masa fajar tu dah terlalu singkat dah sebenarnya. Jadi digunakan perkataan kubailun. Okey, yang keempat pula takribu ma yutuwahum annahu ba'id, iaitu dia lebih kepada jarak.
Contohnya, menunjukkan lebih dekatnya tempat. Sebagai contoh, fuwaikimu roksun. Dia nak kata dekat atas kepala ni. Tapi atas kepala tu macam mana? Betul-betul atas kepala. Dia akan menggunakan perkataan fuwaikun. Okey, yang kelima, tahabbab. Tahabbab ni pula dia adalah untuk sindiran terhadap sesuatu yang akan ditazkirkan ataupun menunjukkan dekatnya sesuatu dirinya. Sebagai contoh dekat sini dia bagi bunayya. Bunayya tu daripada perkataan ibnun. Nak cakap sayangnya anak. Maka dia akan kata bunayyun. Ya, bunayyun. Okey, yang keenam pula tarahim. Okey, tarahim ni pula ialah untuk mengagungkan sesuatu agar lebih terkesan ataupun ditakuti. Contoh kat sini musaikinun. Musaikinun tu daripada perkataan miskin. Nak cakap orang yang tak nak sedekah tu kan, ataupun susah sangat nak sedekah kan. Kita cakaplah musaikinun. Kalau kau tak sedekah, maka kau akan jadi miskin. Macam itulah lebih kurang. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada syarat tasgir. Okey, syarat tasgir dekat sini ada 3. Okey, yang pertama, antakuna isman mu'raban fala tasgir asma'u mubayyi mabniya ka asma' istifham wa syurut wa asma' isyarah wa mausul wa dama'i li shibuha bi huruf wa fi'al wala huruf. Okey, maksudnya dekat sini okey, kata sesuatu yang akan ditazkirkan hendaklah mu'rab. Dia hendaklah mu'rab, bukannya isim mabni. Okey, seperti contohnya seperti kata tanya, kata penyambung, domer dan sebagainya. Okey, yang kedua pula, an yakuna khalian min sighu tasghir wa shibabuha fala yaskir. Okey, yang kedua pula untuk timbangan kata yang akan ditasghirkan. Janganlah sama dengan timbangan tasghir yang di mana huruf awal dan fathah huruf kedua serta yang ditasghirkan. Apabila sama timbangannya, berarti kata tersebut tidak boleh ditasghirkan. Maksudnya sebagai contoh dekat sini, kumaitu, iaitu perang. Dia tak boleh nak ditasghirkan. Memang itulah perkataannya. Okey, yang ketiga pula an yakuna qabilan li sighah tazkir fala tazkir asma'u mu'zima. Okey, yang ketiga ini pula ialah perkara yang mana kita tak boleh nak tazkirkan. Contohnya nama-nama Allah, nama-nama nabi, malaikat, dan adalah beberapa tempat yang kita tidak boleh nak tazkirkan. Wallahu alam. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya bahagian wazan-wazan tasghir. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mahat bin Bahari dan seterusnya insya-Allah saya akan meneruskan pembentangan daripada kumpulan kami. أوزان التصغير للتصغير اسم ثلاثي وذلك بضم حروف الأول وفتح الثاني ما زيادة الياء ساكنة قبل الآخر. Kaedah bagi tasghir jenis ini adalah dengan kita membariskan huruf pertama dengan baris dhammah dan pada huruf yang kedua dengan baris fathah serta ditambahkan dengan ya sakinah selepas itu. Contohnya seperti saqafun menjadi suqaifun, rajulun menjadi rujailun. Kaedah kedua, idza kana ismu thulathi muannasan ghairal maktum bi ta ta'nis lahiqas akhiruhu ata inda tasghir wa yuftahu ma qablaha. Sekiranya isim sulasi itu adalah muannas yang tidak ditutup dengan huruf ta ta'nis, maka tambahkan huruf ta ta'nis pada akhir kalimah dan huruf sebelumnya perlulah dibaca dengan baris fathah. Contohnya seperti darun menjadi duwairatun, uzunun menjadi uzainatun. Kaedah ketiga, idza kana ismu muannas makhtum bi ta ta'nis fa innaha la tu'assir 'alaiha 'inda tasghir. Sekiranya perkataan muannas itu memang telah sedia ditutup dengan ta ta'nis, maka huruf itu perlu dikekalkan ketika tasghir. Contohnya seperti syajaratun menjadi syujairatun, baqaratun menjadi bukairatun. Dan yang keempat, idza kana wastahu huruful illah wajib radduhu ila aslih.
Sekiranya pada pertengahan kalimah itu terdapat huruf illah, maka wajib untuk ditukarkan kepada hurufnya yang asal. Contohnya seperti babun menjadi buaibatun, malun menjadi mailun. Tasghir ismu rubai. Kali ini kita akan melihat pula bagaimana tasghir bagi isim rubai. Yang pertama, bidhammi awwalihi wa fataha thanihi ma ziyadah ya sakinah ba'dihi wa yukassiru ma ba'daha. Dengan dhammah pada awalnya dan diikuti dengan fathah, seterusnya ditambahkan huruf ya sakinah sebagai huruf yang ketiga dan pada huruf yang keempat dibaca dengan kasrah. Contohnya seperti khandakun menjadi khunaidikun, masjidun menjadi musaijidun. Yang kedua, in kana hurufus tsani alifan zaidatan qulibas wawan. Sekiranya huruf kedua adalah huruf alif zaidah, maka huruf tersebut perlu diganti dengan huruf waw. Contohnya seperti katibun menjadi kuwaitibun, tajirun menjadi tuwaijirun. Yang ketiga, in kana ya ghaira asliyah ruddat ila asliha waw. Sekiranya di dalam suatu perkataan itu huruf ya yang ditambah, maka huruf ya itu perlu ditukar menjadi huruf waw. Contohnya seperti qimatun menjadi quwaimatun, hilatun menjadi huwailatun. Yang keempat, wa yajuzu an na'udu 'anil mahzuf ya qabla hurufil akhir wa bidzalika ta'udu sighatu ila asliha. Terdapat juga perkataan dalam isim rubai ini yang dibuang huruf akhirnya dan digantikan dengan ya sakinah sebelum huruf yang terakhir. Contohnya perkataan safar jalun yang dibuang huruf lam yang akhir dan ditambah huruf ya sebelum huruf terakhir menjadi sufairij, dan begitu juga contoh berikutnya. Dan yang kelima, wal asma'u sabiqah tu'amilu 'inda tasghir mu'amalatan rubai wa dzalika bi dhammi huruful awwal wa fatha tsani wa ziyadatu ya sakinah ba'dahu wa yukassiru ma ba'daha thumma tulahiqu ziyadah kanasbih. Terdapat juga perkataan yang berasal dari isim rubai tetapi mengandungi huruf-huruf tambahan. Maka apabila ditasghirkan, perlu ditambah dengan ya sakinah selepas huruf kedua dan huruf selepasnya. Perlu dibaca dengan baris kasrah, contohnya seperti madrasah menjadi mudairisah. Wa takunu tasghir kullu ismin zada ala arba'ati ahraf wa qabla akhiruhu harfin min alif aw waw aw ya wa tabqiya 'inda tasghir wa tuqlabu alif wal waw ya. Terdapat juga perkataan di dalam isim rubai ini yang huruf terakhirnya terdiri dari huruf alif, waw dan ya. Maka ketika tasghir, huruf ya dikekalkan, tetapi huruf alif dan huruf waw itu perlu ditukar menjadi huruf ya. Contohnya seperti perkataan misbahun menjadi musaibih, musfurun menjadi usaifif,